Assalamualaikum, annyeonghaseyo, anushimika. So, malam ni kita nak bercerita mengenai salah seorang ahli Running Man yang bagi aku dia ni lah ketua dalam siri-siri Running Man. Siapa dia kalau bukan The Nation MC, Yoo Jae-suk. Nation MC of Korean, Mr. Yoo Jae-suk. Kita ni salah channel tu. Itu Syirab tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kerana setia bersama Fizik Screen. Macam biasa, Khamis malam Jumaat, kita orang akan berkongsi dengan korang kisah-kisah seram. Baru-baru ni, sebenarnya ramai orang cakap yang muka kita orang ni macam Ashraf channel. So, untuk menamatkan persoalan dan inquiry korang, so kat sini aku nak jelaskan yang kita orang bukan adik. Kau serius adik Ashraf? Kalau kita orang ni adik Ashraf, baik aku suruh dia promote kita orang punya channel kan. Tapi korang pun ejas-ejas lah cakap kat abang Ashraf, ada channel baru, Fizik Screen. Peaceful dapat 1K. Malam ni macam video pertama dengan video kedua adalah berkisah mengenai pemandu, kisah seram jalanan macam pemandu lori, and video ketiga pasal pasal kilang. So kedua-dua ni dia macam tak relate sangat dengan banyak pihak, which is ada beberapa orang je yang akan rasa betul-betul yang diorang ni ada kat situasi tersebut. Tapi tak apa, sebab tu aku kat sini berkisah dari tu aku akan bawa kat korang 3 kompilasi kisah seram yang berkait rapat dengan kita, iaitu kisah seram tandas puak. Tak menyala, lampu tak menyala. Okey, tak apa, baik semula, chill. Aku memang suka buat banyak kali. Yang aku bagi nama kisah seram tandas puak. So, sebelum kita ke kisah pertama malam ni, aku nak bagi tahu korang kalau korang ni penggemar kisah-kisah seram, which is bukan mendengar tapi bahan-bahan bertulis. Contohnya macam novel, korang suka membaca, sebab selalunya kalau kita baca novel-novel seram, imajinasi kita ni melia lagi dahsyat. So aku nak cadangkan kat korang satu novel yang korang yang free je, korang boleh tengok dekat Wattpad, which is tajuk dia Akma. Apa Akma ni kan? Akma ni, aku bagi kau tahu korang sikit sinopsis dia. Akma ni berkisah mengenai seekor jin yang mewujudkan diri dia dalam sosok entiti perempuan yang bertelekung dan ada tumpukan darah. Relate dengan tajuk dia Akma, which is buta maksud dia, adalah Akma tu sendiri, jin ni buta dan menggunakan deria bau dia untuk mengesan atau mencari mangsa-mangsa dia. Menarik kan? So, apa kata korang bagi peluang kita support karya anak tempatan, which is karya Amirah Rahman, yang aku sendiri tengok macam mana daripada novel ni tak ada kepada ada, dan macam mana Amirah Rahman ni melangkah satu demi satu mencapai, kalau tak silap aku, banyak award. Korang boleh tengok sendiri kat Wattpad tu. Aku rasa dia ada senaraikan award-award yang dia menang dekat Wattpad. Settle pasal Akma. So, tanpa buang masa lagi, jom aku bawa korang bersama Fizik Screen, kita selongkar kisah pertama malam ni yang aku bagi nama Mengintai. So, untuk kisah pertama malam ni, sebelum tu jangan lupa subscribe dulu, tekan button like and share. Jangan lupa sekali tekan notification button, so bila kita orang update lagi video-video seram, so korang akan menjadi orang pertama yang dapat notifikasi dari kita orang. Okay? So, berbalik kepada kisah pertama malam ni. Kisah ni berlaku apabila seorang lelaki, which is aku bagi nama dia Mat. Kita bagi nama dia Mat. Mat ni dia bersama keluarga dia balik ke kampung sebab ada majlis kenduri maksu dia, perkahwinan maksu dia, kalau tak silap aku. So macam biasa, bila kita balik kampung, kalau korang
pernah alami situasi macam ni, dia macam ni tau. Bila time tidur, kita akan tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Selalunya orang kampung ni dia ada macam ni tau, 2 ruang tamu besar. Satu macam kalau tetamu datang, diorang akan jamu dekat ruang tamu pertama. Ruang tamu kedua ni tempat macam adik-beradik kalau nak lepak and nak berbual. Diorang ni mat dan keluarga dia tidur dekat ruang tamu. Biasa selalunya sanak saudara tu akan berderet. Nak dijadikan cerita, pada pukul 2:30 pagi macam tu, perut si Mat ni buat hal. Dia pun bangun. Apa yang menyeramkan Mat masa tu adalah tandas kat kampung dia. Tandas kat kampung dia ni terpisah daripada bahagian rumah, which is korang kena keluar dulu rumah baru sampai tandas. Kau boleh gambarkan macam ni tau. Kampung Mat ni ada 2 tingkat, which is korang kena turun tangga sampai ke dapur. Dapur tu ada pintu yang korang kena buka and lalu bangsal macam kaki 5 macam tu baru sampai tandas. Kau bayangkan betapa jauhnya dia nak pergi tandas tu. So si Mat ni pun kejut salah seorang saudara dia, tapi masing-masing tidur mati. Disebabkan si Mat ni dah tak tahan sangat, so dia ni pun bergegas lari. Takut terkucil, malu kan dia. So dia pun bergegas lari pergi ke tandas tu, lalu bangsal semua masuk tandas. Masuk pak muka dia hadap pintu. Biasa masuk tandas, terus buka seluar, mencangkung, lepas tu dia hadap pintu. So bersendirianlah Mat di dalam tandas tu, tanpa orang untuk berbicara dan tanpa bahan untuk dibaca. So dia seorang-seorang ditemani bunyi cengkerik malam tu. Si Mat ni pun termenung lah, duduk melepaskan hajat. Dia termenung, tengok pintu kan, hadap pintu. Lepas tu dia perasan ada cicak tau dekat tandas tu. Ada cicak kat tandas tu. Cicak tu, dia pun perhatikan cicak tu. Cicak tu makin lama naik atas. Tandas kampung dia ada satu binaan. Kalau setiap macam tandas, dia ada ni tau, lubang-lubang udara yang bercorak. Macam ada kadang-kadang corak bunga, kadang-kadang corak diamond, tapi untuk bagi angin masuk. So ada lah lubang-lubang. Tandas ada lubang-lubang ke atas untuk angin masuk. Dia ni pun tengok cicak tu. Cicak tu makin lama makin naik atas. Naik atas. And dia perasan masa dia tengok cicak tu, sampai ke lubang udara yang bercorak, dia perasan muka ada seorang budak tengah intai dia. Budak tu muka dia pucat. Mat gambarkan muka dia pucat and mata dia hitam penuh. Tengah tengok dia. Bila Mat tengok terkejut kan. Benda tu menyorok. Lepas tu dia menyorok. Mat dah terperangkap. Kau bayangkan kat tandas seorang-seorang, tak ada orang teman, dia terperangkap kat dalam tandas. Dia pun dah takut. Dah basuh semua, pakai balik seluar dia. Dia nak lari. Dalam hati dia dah, tak apa Mat. Aku keluar, aku lari, terus naik atas. Nak buka anten. Baru nak lari, dia berhenti jap. Aduh, takut punya pasal. Kau bayangkan betapa cuaknya dia time tu. Lepas tu, tak apa Mat. Dia cakap dalam hati, tak apa Mat. Boleh, kita lari je. Kau boleh. Baru nak lari, dia dengar ada satu bunyi jatuh ke atas bumbung. Tandas tu kan zinc. So dia dengar ada satu bunyi kuat jatuh ke atas zinc tandas dia. Itu dah bagi dia cue untuk dia lari. So dia pun buka. Alah, tak. Apa dia jadi lah?
Dia pecut lari, kena jauh kan, kena lalu, lepas tu dia buka-buka lalu bangsal. Dia lari dekat bangsal tu, kat tempat parking kereta tu. Lepas tu dia terduduk sebab dekat depan dia ada budak tu, weh. Dia terduduk, dia cuak. Budak yang dia nampak muka pucat, mata hitam penuh tu, perlahan-lahan jalan kat dia. Datang kat dia. Lepas tu Mat perasan dekat belakang budak tu ada salah seorang pakcik dia tengah menuju ke arah dia. And then masa pakcik tu menuju ke arah Mat ni, benda tu hilang. Lepas tu Mat dah cuak kan. Lepas tu dia bagi tahu pakcik tu, dia kata dia nampak ada budak. Nampak ada budak dekat bangsal tu. Pakcik dia boleh tersenyum macam ni. Lepas tu dia terus pergi tandas. Pakcik nak masuk tandas. Lepas tu si Mat ni baik hati. Dia kata, pakcik nak saya teman tak? Lepas tu pakcik tu kata, tak payah. Tu adik aku. Dia mati lemas kat sungai. Dia mati lemas kat sungai. Jangan risau, dia takut dengan aku. So, tu je untuk kisah pertama malam ni. Kisah kedua untuk malam ni, sebelum tu suka untuk aku ingatkan, kisah tandas puaka ni boleh jadi kat mana-mana je. Sama ada kat sekolah, dekat asrama, dekat rumah, dekat tempat kerja, mana-mana je, sebab dekat situ ada tandas. So kisah kedua untuk malam ni aku bagi nama Ada Orang Tak. So kisah kedua untuk malam ni, kisah Ada Orang Tak. Kisah ni berlaku dekat perpustakaan di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang kita rahsiakan nama dia. So time ni budak-budak dah masuk minggu peperiksaan tau. Dia macam dah nak final. So diorang ni pun dah minggu-minggu akhir ni, ramailah budak-budak akan berkumpul kat perpustakaan. Tak terlepas salah seorang pelajar ni yang aku bagi nama Zaid lah, Zaid. Okey, aku bagi nama Zaid. So Zaid ni dia tinggal dekat asrama yang kedudukan dia jauh dari perpustakaan tu. So dia pun naiklah dengan member-member dia pergi ke perpustakaan untuk sama-sama study. So diorang ni memilih untuk belajar di perpustakaan sebab keadaan dia yang selesa, ada aircon, sejuk pula tu, tenang, orang tak bising, memang sesuai untuk belajar. Tengah-tengah belajar dalam 9.45 macam tu, 9.45 malam, tiba-tiba si Zaid ni perut dia memulas tau. Perut dia dah tak sedap. Lepas tu dia cakap kat member dia, weh, korang lama lagi ke? Aku sikit perut tu. Macam tu kan. Lepas tu member dia, kau kalau dah tak tahan, kau pergi tu, dekat atas tu ada tandas. Kau pergi lah naik tu, kat tingkat 2 ada tandas. Dekat perpustakaan tu rupanya ada tandas yang si Zaid ni pun tak pernah masuk. So Zaid ni, oh ya, okey. Aku pergi sekejap. Dia pun gerak pergi tandas. Masuk tandas. Tandas tu bersih gila, babe. Dia dalam hati sempat, wih, cantik juga tandas ni, bersih boy. Lepas tu dia pun masuk tandas. Masuk salah satu kubikel tandas. Bila dia masuk ni, dia masuk kubikel tandas paling depan. Ada 4 kubikel, dia masuk yang paling depan. So dia pun lepaskan hajat kat situ. Tengah-tengah dia lepaskan hajat ni, dia tandas, kalau tak silap aku tandas duduk kot. So dia pun lepak kat tandas, lepaskan hajat dia. Lepas tu dia dengar ada pintu masuk yang sebelum kubikel tu dibuka. Lepas tu dia hempas. Dia hempas. Lepas tu dia dengar ada bunyi suara perempuan menangis, macam tengah putus cinta. So perempuan ni, lepas tu dia dengar bunyi perempuan menangis. Si Zaid ni pun dah dalam tandas. Apa hal ni? Apa ni nak buat kat tandas lelaki kan? Dia pun frust, jangan nak masuk tandas lelaki. Ke aku yang salah masuk ni? Dia pun cuak juga kalau takut-takut dia salah masuk. Lepas tu tandas yang dia masuk ni, kubikel tandas yang dia masuk ni, atas dengan bawah ada ruang. Macam korang tandas tu tak tutup penuh. Dia ada
Yang bawah ni korang boleh nampak kalau ada orang berjalan. Atas pun ada ruang sikit. So masa dia tengah terfikir siapa perempuan yang masuk ni kan, tengah menangis-nangis pula tu, dia nampak masa tengah duk berfikir ni, dia nampak ada orang melintas dekat kaki perempuan lah, melintas kat depan kubikel dia. Yang seram dia, kaki tu tak jejak tanah, kaki tu tak jejak lantai, dia lalu je. Si Zaid dalam tandas dah, alamak apa hal pula ni. Dia cuak. Lepas tu dia dengar perempuan tu pergi kat ujung. Okay, tak apa. Dia macam tak apa. Dia pun dah macam dah terbantut lah dia punya hajat tu. Lepas tu dia dengar perempuan, dia dengar macam ni, tengah dia dah cuak ni, dia dengar dekat ujung ada orang tak. Lepas tu dia dengar lagi ada orang tak. Dia dengar ketukan pintu tandas kubikel dari ujung makin lama makin kuat, seolah-olah orang ketuk satu-satu pintu nak cek ada orang tak dalam tu. Dia ketuk satu, dia dengar bunyi buka. Dia ketuk lagi. Dia ketuk lagi. And si Zaid ni nampak perempuan tu betul-betul dekat depan kubikel dia. Ada orang tak? Si Zaid ni dia dah pakat betulkan seluar dia semua. Dia dah macam ni. Kau bayangkan tandas kat belakang, dia punya apa ni, tempat buang air tu dekat belakang. Kaki dia macam ni, kaki dia duduk dekat ujung, lepas tangan dia macam ni dekat depan. Dah berdiri lah. Tak kira aku lari nak buka pintu tandas ni, sebab benda tu dah betul-betul kat depan. So tak nak dia kena lari. Masa dia buat macam tu, so automatik mata dia akan pandang bawah, nak takut kan. Lepas tu dia nampak ada rambut panjang masuk kubikel, makin lalang. And then benda tu menjengah. Dia buka, dia terus lari nak buka pintu tandas yang utama tu. Dia buka, perpustakaan tu gelap. Tak ada orang, perpustakaan tu dah gelap. Dia dah punya cuak lari. Dia turun tangga, sempat dia maki-maki member dia, tak guna duk korang ni tinggal aku. Dah sampai bawah, tangga bawah, dia jenguk atas. Sebab dia dengar ada perempuan cakap, Awak kat mana? Lepas tu dia turun bawah, dia jenguk atas. Benda tu pun tengah jenguk dia kat celah-celah tangga, babe. Benda tengah jenguk dia. Dia dah tahu. Sudah. Dia lari-lari. Benda tu makin lama makin dekat dengan dia. Awak, tunggu saya, awak. Dia lari sampai kat dekat pintu perpustakaan tu. Dia nak buka, berkunci, babe. Kau bayangkan, perpustakaan yang besar, gelap, benda tu datang kat kau, babe. Dia pun dah terjatuh. Dia tutup mata dia. Keesokan harinya, dia sedar-sedar dia dah ada kat hospital. And then dia pun tanya, aku ni. So member dia pun buka cerita. Semalam masa 10 minit kau pergi tandas macam tu, lampu tiba-tiba lilap-lilap, terpadam, terbuka. Dia nampak ada guard ni pegang remote, tutup lampu, buka lampu. Lepas tu dia kata, perpustakaan dah tutup dah. Macam tu. Lepas tu diorang ni, okey, tak apa. Diorang kemas barang, diorang gerak keluar. Dah keluar baru dia teringat, Zaid ada kat dalam lagi. Lepas tu dia cakap, Acik, boleh tolong buka ada member kat dalam. Lepas tu Acik cepat panggil. Member dia pun gerak sampai kat tandas. Dia buka tapi berkunci. So dia pun macam, dia punya panggil, cepat Zaid, cepat
Gad panggil ni, dah tutup, perpustakaan dah tutup. Si Gad ni pun tutup buka, menyigat lelaki. Dia dapat mesej daripada si Zaid ni. Dia dapat mesej daripada Zaid. Zaid cakap, weh, sorry, aku lupa nak cakap, aku dah balik ke asrama. Aku lupa nak bagi tahu korang, sorry So dia pun okey tak apa lah, dah balik. Sampai dekat rumah, diorang pun main game. Diorang tak sedar Zaid ni tak ada. Sampai dalam pukul 2-3 pagi Zaid tak balik. Sampai esok paginya Pak Gad ni jumpa dia kat dalam perpustakaan yang dah berkunci. So tu kisah kedua, which is kisah ada orang. So dah sampai pun untuk kisah ketiga untuk malam ni. Ini adalah kisah terakhir yang aku akan kongsikan untuk korang, which is kisah untuk kompilasi kisah Tandas Puaka part 1 So korang boleh support kita orang, sebab aku rasa kalau kisah tandas ni boleh banyak kita orang boleh kongsikan kat korang. Boleh buat part 2, part 3. So stay, teruskan support kita orang. So berbalik kepada kisah ketiga, aku bagi nama kisah terakhir untuk malam ni, Walaupun Lena Ku Panjang. Kisah Lena Ku Panjang ni berlaku di sebuah asrama yang terkenal dengan kisah-kisah seram. So satu malam, orang pelajar ni, aku bagi nama Is, dia ni nak pergi tandas malam-malam. Tapi asrama selalunya tandasnya akan ada kat ujung-ujung koridor ataupun dekat tingkat paling jauh, dekat kedudukan yang sangat jauh daripada kediaman. So dia ni pun ajak lah. Time tu pula tengah malam, memang seram lah si Is ni. Is ni pun ajak seorang kawan dia, iaitu Zam. So dia ajak. Zam ni dah tidur lah. So dia kejut. Zam. Teman aku jap. Tandas tu. Jom teman aku jap. Lepas tu si Zam ni dalam ramai-ramai pun. Cepat. Dia pun teman si Is ni. Tengah mamai, dia pun teman lah si Is. Sampai dekat tandas, Is ni, weh Zam, tunggu tau. Jangan lari pula. Lepas tu dia pun masuk tandas. Macam biasa, masuk tandas. Selalunya tandas asrama dia ada kubikel juga kan. Dia pun duduk mencangkung lah. Tandas cangkung Tandas dia kalau tak silap aku tandas cangkung. So dia pun duduk mencangkung. Lepas tu dia cakap macam ni, tengah buang hajat ni, Zam. Zam. Dia nak dengar respon kawan dia, sebab dia takut kawan dia tinggalkan dia. So Zam ni pun, cepatlah. Macam tu. Lepas tu dia, tak apa lah. Okay. Nak dijadikan cerita macam tu lah. Dia pun lepaskan hajat. Tunggu lepak kan. Duduk termenung. Dia nak meriahkan, sebab kan dia ni takut. So dia ni nak naikkan suasana malam tu. Dia ni pun nyanyi kan. Dia ni pun nyanyi lagu Ukis. Lagu Ukis. Aku tak pasti lah tajuk dia apa, tapi lagu dia macam ni kat tak aku. Dia nyanyi macam ni. Walaupun Lena Ku Panjang, tiada mimpi bertandang. Zam. Zam. Dia panggil lagi Zam. Sebab dia takut lah member ni pun dah lari balik kat dorm kan. Yang peliknya, lepas dia jerit Zam, tak ada respon. Senyap. Dia dah risau lah. Zam tengah-tengah dia dah risau ni. Baru tadi dia nyanyi kan, dia dengar ada orang nyanyi sekali kat luar. Walaupun leherku panjang. Lepas tu dia tengok bawah. Aku nak nangis. Dia duduk. Dia nampak dekat atas dia nampak bayang-bayang kat bawah. Ada bayang-bayang yang tengah menjenguk dia. Makin lama makin panjang. Dia buka tandas tu, dia lari balik kat dorm dia. And si Is ni demam panas. And memang menjadi persoalan kat benak fikiran dia time tu. Makhluk apa yang nyanyi? And yang kedua, betul ke yang teman di malam tu Zam? Sebab kalau Zam lah yang teman, kenapa dia lari? Walaupun leherku panjang. اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث. So, yep. Tamat sudah kisah seram tandas puaka untuk malam ni. 357. Dah 357. So, ya. Itu je kisah yang aku nak kongsi untuk korang malam ni. Bila aku baca sebenarnya seram juga, tapi tak tahu lah korang. So, ya, antara ketiga-tiga kisah yang aku ceritakan kat korang, mana yang korang rasa paling seram? Kalau bagi aku rasa macam antara 1 dengan 3 kot. Sebab dia macam kita tak nampak sangat, tapi benda tu ada. Benda tu ada. So, jap, itu saja kisah untuk malam ni. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe, like and share. Bagi tahu semua member korang, boleh bagi tahu semua member korang, ajak keluarga semua subscribe. Dan jangan lupa hit notification button. So, bila kita orang update banyak lagi kisah seram yang kita orang nak kongsi, korang akan dapat notifikasi tu dulu, okey? Sebelum aku lupa, ingat misi kita sampai hujung bulan. Bukan sampai hujung bulan, maksud aku genap sebulan Physics Cream, kita nak capai 1k subscriber. So, bantu kita orang realisasikan mimpi tu semasa video ni direkodkan. Kalau tak silap aku dah 250 lebih kalau tak silap aku. Dah nak mencapai 300. So, nampak macam mustahil lah. Agak mustahil nak capai lagi 700 subscriber tu kan. Tapi tapi korang yang membolehkan benda mustahil ini terjadi. Kita tunjukkan kuasa viewer kepada YouTuber lain. So, teruskan support kita orang Physics Cream. Mana tahu kita orang boleh berdiri setanding dengan YouTuber terkenal yang lain. Macam korang sendiri cakap muka kita orang macam Ashraf. Mana tahu satu hari kita boleh bergandingan dengan Ashraf. Mana tahu satu hari kita boleh bergandingan dengan Ashraf. Kita tak tahu kan. So, itu saja. Kepada korang yang dari tadi nak pergi tandas, and then korang terjumpa video ni, tengok pukul 3 pagi pula tu, semua ahli keluarga dah tidur, aku nak ucapkan takziah dulu lah. So, Assalamualaikum, selamat malam. Ciao.